Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat datang saya ucapkan kepada yang berbahagia Ustazah Nurul Izzati binti Aziz, pensyarah kuliah bahasa Arab. Tidak lupa juga kepada Encik Muhammad Rashidi bin Mat Isa dan kepada semua pelajar yang hadir pada petang ini. Mohon perhatian bagi memastikan majlis berjalan dengan lancar. Hadirin diingatkan agar menutup mic dan membuka kamera. Kerjasama daripada pihak hadirin amatlah dihargai. Untuk pengetahuan semua, program kita pada hari ini berkaitan permasalahan subjek kuliah bahasa Arab, yang mana struktur program ijazah sarjana muda bahasa Arab yang kita ikuti ialah struktur program yang bermula dari sesi Jun 2019. Jadi pelajar yang ada dalam program ini ialah pelajar SEM 1 hinggalah SEM 5. Betul kan? SEM 5. Semua yang ikut program sesi Jun 2019 sekarang ni kiranya SEM 5, betul tak? Ada betul kan? Okey. InsyaAllah selepas selesai sesi taklimat yang diberikan oleh Ustazah nanti, kita akan adakan sesi soal jawab bersama bersama Encik Rosidi, Ustaz Rosidi lah. Boleh bagi pelajar yang ingin bertanya, buka mic sebab kita tak ada apa raise hand tu, sebab ini yang tak berbayar. Jadi buka mic, kenalkan diri, lepas tu bagi tahu SEM berapa dan teruskan bertanya lah. Okey. Seterusnya, tanpa melengahkan masa lagi, saya menyerahkan majlis kita kepada Ustazah Nurul Izzati untuk mengendalikan sesi taklimat khas berkaitan permasalahan subjek bagi kuliah bahasa Arab. Dengan ini mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tahu tak? Tak tidak tahu tak? Jelas. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi amin khair walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kerana anda ikhlas selaku yang moderator taklimat ini lah ya. Yang dihormati, yang dirahmati anak-anak didik dia semua daripada program ijazah sarjana muda bahasa Arab, yang dihormati Ustaz Rashidi serta seterusnya Tuan Dekan pun ada sebenarnya bersama kita hari ini. Okey, Ustazah akan bentangkan struktur ini bermula pada SEM 2 ke? Mungkin ni macam mana? SEM 2 lah kan, akan masuk sampai SEM 5. SEM 5 yang untuk SEM ni, SEM depan akan masuk SEM 6 ke? Betul. Betul tak? Kan? Jadi saya akan bentang apa yang terdapat dalam struktur. Kemudian sebelum kita menyimpulkan, saya akan bentang dulu apa yang terdapat dalam struktur. Kemudian sebarang Q&A selepas tu. Okey? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Pertama kita faham ni, kita punya struktur bagi tekan ganjil dan juga SEM genap. Dan ganjil tu mewakili Jun, yang genap tu akan berada di negara. So, semasa kita Jun, so selepas ni kita jumpa semester Disember lah. Jadi untuk SEM 1, nampak tak struktur yang saya share ni? Kecil. Kecil kan nampak ke tidak macam ni? Nampak. Nampak Baik. Okey. Nampak. Okey, baik. Untuk SEM 1 ni kebanyakan dah selesai dah lah kan, sebab kita semua akan masuk ke SEM Disember ni, SEM 2 lah. Dan pertamanya kena faham struktur program ni dibina untuk sebaiknya diikutkan oleh semua pelajar lah, supaya memudahkan proses pengajar. Kalau kata siapa akan maksudnya dia skip subjek dan sebagainya, itulah punca kepada masalah seterusnya lah untuk sepanjang pengajian kita di sini. Jadi siapa yang memang follow pada awal, insya-Allah dia akan ikut follow struktur ni lah, yang diberi kepada kamu pada awal minggu ta'aruf dulu. Follow yang ni, insya-Allah tak akan ada masalah. Okey. Dan selalunya yang dikena pasti, masalah yang timbul bila berkaitan dengan clash subjek
Sebab kita kan kadang bahasa Arab ni student kita tak amal. Jadi contohnya kelas subjek dengan subjek yang lain, terutamanya pusat pada pusat pengajian umum ataupun pusat bahasa. Dan juga yang menjadi masalah yang dapat dikenali ialah bila kita tangguh pengajian satu sem dan sebagainya, maka dia akan lari lah, dia akan kacau. So pengajian struktur kita akan jadi hawaya, akan kacau. Tak apa, saya akan mentang di struktur program yang saya mula di sini lah. Jadi kita tengok di sini, bagi yang berkaitan dengan SEM yang nak ambil SEM depan, tengok subjek apa yang Untung kena ambil. Ustazah, Okey, sebarang persoalan ni. Ustazah, suara Ustazah kurang jelas lah. Mungkin sebab pakai mask tu. Ya. Okey. Sebab saya bersama Ustaz Syidi ni. Tak perlu pakai nak dulu. Okey. Clear? Clear tak? Okay, clear. Okey, baik. Okay, macam tadi saya sebut lah. Jadi kena take note untuk SEM yang berkaitan, kita nak ambil SEM apa SEM depan ni. Jadi kita akan proceed dengan SEM pertama. Semua jelas saya telah, tapi saya bentangkan juga sebab dalam struktur kita. Yang pertama ialah subjek At-Tauhid, Al-Ma'ani, An-Nahwu Was-Saraf, Fiqh Al-Ibadah, dan juga belakang semua yang berkaitan saya tunjuk. Okey, alakan insya ni ada kurikulum 1. Kalau kamu nak tahu, untuk ijazah sarjana muda bahasa Arab, dia akan start dengan huruf L. Maksud tu, itu adalah subjek kuliah kita lah. Yang selebihnya tu dia pelbagai lah, yang termasuk dalam elektif bersandarkan meja ataupun elektif terbuka. Okey, untuk SEM 2 tu yang kita kena ambil ialah Hifzul Quran 1, Ulum Hadis, Al-Madkhal ila An-Nahwi Sarf Al-Arabi. Ini subjek kuliah. So, Al-Madkhal ila Sarf Al-Arabi juga. Okey. Adab Jahili wa Islami. Kemudian subjek MPU, tengok kod dia. Kemudian Ad-Madkhal fi Usul Fiqh, Alaqah Insaniyah 2, Kurikulum 2. Jadi total jam kredit kamu untuk SEM tu ialah 21. Baik. SEM 3. Maknanya SEM 3 ni Jun semester semasa ni dah SEM 2, dia nak masuk Disember nanti SEM 3. Kod khusus ialah Tarakib An-Nahwiyah. Tengok, yang penting ialah tengok pada kod khusus yang betul lah. Kemudian Al-Mushtaqat. Kemudian subjek As-Sirah At-Tahliliyah. Okay. Ilmu Bayan, Ilmu Saud, Asas Keusahawanan, subjek MPU, tengok kod dia. Dan subjek elektif terbuka. Okay, dalam tu nanti akan ada juga elektif terbuka ni, kita akan tengok lagi tu dia. Kemudian SEM 4, Hifzul Quran, Adab Abbasi wal Andalusi, Qadaya Nahwiyah, Qadaya Sarfiyah, Ilmu Al-Quran, Communicative English, Pengajian Islam dan Khidmat Masyarakat. Total untuk subjek ni ialah 19 jam kredit. Kemudian SEM 5, Ilmu Badi', Adab Hadis, Usul Da'wah, elektif berdasarkan meja. Ada apa? Elektif berdasarkan meja 2, elektif terbuka ada 3. Jadi kamu kena ambil di sini, total dia paling exceed jam kredit akan jadi 21. Okey, seterusnya ialah SEM 6, Hifzul Quran 3, Manahijul Bahas, Tatbiqat Nahwiyah, Tasawwur Al-Akhlaq, elektif berdasarkan meja ada 2, elektif terbuka ada 2, maknanya total jam kredit kita akan jadi 20. SEM 7, kita akan ada LI, SEM kamu special sebab ada LI. Kemudian akan ada satu subjek lagi akan carry pada SEM 7, iaitu Hifzul Quran. Okey. Total keseluruhan kita akan jadi 124 jam kredit lah untuk membolehkan kita grad. Itu Ustaz Syedi ya? Okey. Seterusnya cuba tengoklah. Jadi SEM Disember ni kita akan touch bahagian dalam struktur ni, kita akan tengok SEM 2, SEM 4, SEM 6 sahajalah. Okey, jadi SEM ni yang sepatutnya menjadi rujukan kita untuk pre-reg sekarang. Untuk kita masuk ke SEM Disember 2020 ni, 2021 ni. Disember 2021. Jadi subjek SEM di 2, semester 2, semester 4, semester 6 yang sepatutnya menjadi rujukan kita. Okey, clear setakat tu. Subjek yang di belakang ni, ni subjek elektif berdasarkan meja. Kita kena ambil 6 subjek untuk grad, kita kena ambil 6 subjek ni lah. Daripada 6 untuk mendapatkan 18 jam kredit tu.
Dan semester yang dicadangkan pun di sini dah ada dah. Dah decide, dah letak elok dah. Kamu hanya follow sahaja. Seterusnya subjek elektif terbuka kita kena ambil 6 tapi sebab satu subjek tu 2 kredit. So kita ada 12 lah. Dan semester yang dicadangkan pun dah ditetapkan di sini. Jadi clear lah. Ni subjek MPU yang kita guna ada kod tadi tu ada subjek MPU. Tengok yang ni. Follow yang ni sahaja. Okey. Kalau ikut struktur yang ni sajalah sebab kita hanya struktur studio SEM kan. So tengok di sinilah. Okey. Untuk student yang akan masuk SEM 6, kita dah kena get ready untuk LI lah kan. Untuk LI yang akan berlaku pada SEM 7. Okey. Jadi untuk lokal ni, kita memang untuk local student memang pelajar tempatan kita galakkan untuk ambil latihan industri. Untuk ajanib tu kita galakkan untuk mengambil manahij bahas dan bahas taharuj. Tak apa, nanti kita akan sembang lagi bab SEM 6 ni lah. Sebab Antum akan ambil LI. Sepatutnya ambil lah LI, banyak manfaat dia. Okey. Okey, selesai dulu yang tu. Kalau ada Q&A nanti last kali akan ada sedikit lah taklimat tentang last lah kan, nasihat dan sebagainya sekali. Kita proceed dengan Q&A dulu. Okay, jelas. Ishak khabar. Okey, lain ada dah jelas semua lain yang pasal ni? Yang Ustazah apa? Ustazah Jati terangkan ni? Sama jelas tak? Alhamdulillah jelas. Jelas ha? Jelas. Okey. Saya ada satu soalan. Ustazah, kita nak tanya jelas ke tak dulu? Saya tak jelas dekat bahagian yang mana? untuk SEM 2 tu kan, yang atas tadi tu ada tulis MPU 31X3. Subjek MPU. Kat situ kurungan 2, apa maksud kurungan 2 tu? SEM 3. Ya, dah kat SEM 2. Okey. Atas belah kanan. Dia ada kurungan 2. Bawah kod subjek MPU 31X3. Kurungan 2 tu apa maksud tu? 2 subjek Mana? Yang mana? B0. Bahagian kotak SEM 2. Jadual bahagian SEM 2. Okey, untuk bahagian ni kalau ikutkan kita bahagian apa? Bahagian soal jawab kan sepatutnya. Jadinya saya terima kasihlah yang tadi Ustaz Jati telah terangkan taklimat tentang keseluruhan struktur subjek kita. Jadi untuk teruskan program, untuk teruskan sesi soal jawab, saya minta Ustaz Rosidi. Pakcik tak apa. Pakcik. Ustaz Rosidi untuk menjawab soalan yang diajukan oleh pelajar lah, insya-Allah. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Izzati, Tuan Dekan bersama kita, adik-adik yang dikasihi sekalian. Berkaitan dengan dalam struktur tu dia ada tadi pertanyaan U1 kurungan 1, U1 kurungan 2 kan, kalau kita nampak di semester 1 dan semester 2 tu. Okey, kalau kita tengok struktur kursus dan pengajian yang di belakang untuk ijazah mula bahasa Arab yang ada U1, U2, U3, U4 tu kan, di belakang kalau harian yang kedua tu, kalau kita tengok pelajar antarabangsa ada 2 subjek yang dia kena ambil, MPU 3173 dan MPU 3134. Untuk pelajar tempatan dia ada MPU 3123 dan MPU 3113. Okey, yang kurungan 1 tu maksudnya TITAS. Dia dengar tak? Ingatlah.
Yang kurungan 1 tu titas, yang kurungan 2 tu adalah hubungan etnik. Tapi bila kita buat macam tu, ada student yang clash, ada student yang tak boleh nak masuk, kita tawak dua-dua. Mana kita tak pakai kurungan tu. Kurungan 1, kurungan 2 tu kita tak pakai. Mana di SEM 1 pun yang mana di SEM Jun pun kita ada 2 subjek kita tawak. Di SEM Disember pun kita tawak 2 subjek juga untuk pelajar tempatan lah. Semua dalam struktur kita tu tercatat lah kurungan 1, kurungan 2. Tapi pengamalan kita ni, kita nak orang kata apa, kalau kita duk ikut yang tu, jadi ada student yang akan terlepas. Dia tak boleh nak masuk sebab orang kata MPU ni student yang ramai. Kadang-kadang dia clash ni. Dan ni kita buat satu tindakan dalam struktur tercatat kurungan 1, kurungan 2, tapi pengamalan kita tawak kedua-dua subjek untuk pertubatan tu. Titas dan hubungan etnik. Mana-mana siapa yang boleh masuk tu, selesai. Dengan cara mudah lah, yang kita fikir banyak benda, sebab banyak subjek MPU tu. Boleh faham tak? Boleh dengar ke? Dengar. Boleh faham tak? Dengar. Boleh jelas? Jelas. Okey, Pak Tui, faham? Jelas Pak Tui? Okey, jelas. Terima kasih. Okey, untuk soalan boleh bertanya lah. Siapa-siapa nak bertanya boleh bertanya. Secara santai je. Kita santai Jangan je. sangat. Jangan malu-malu, jangan segan. Semua kita ni keluarga. Jangan malu, segan tak apa. Jangan tu. Ni buka untuk soalan dah ni. Ada Soalan dah jawab dah tadi. Ada soalan baru boleh tak? Boleh, soalan silakan. baru tak apa. Aku nak kena bayar nak tanya soalan. Tak apa, kita bayar kita kemudian. Tak boleh jawab, dekan pada. Saya nak tanya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya nak tanya, saya sekarang ni saya SEM 5. Dan saya baru ambil hifz Quran, baru ambil 1. Dan saya berbaca lagi 2 SEM. Macam mana saya nak buat? Itu soalan saya. Masih. Nak tanya balik pasal apa yang tak ambil yang hari tu. Sebab saya nak ambil tapi depa tak buka grup banyak. Okey. Sebelum ada SEM lepas saya nak ambil tapi depa tak mau buka grup banyak lah. Jadi saya pun tak tahu nak kata macam mana. Dah banyak kali call lah depa kata tak mau buka ke. Tak boleh nak ambil. Agak berani sanggup dalam semester yang Disember tu, berani dah ambil Hifzul Quran 1, bukan Hifzul Quran 2 dengan 3. Untuk SEM semester Jun ke Disember? Disember ataupun Jun pun tak apa kalau kita boleh ambil, tapi kalau di Jun tu kemudian ada latihan industri. Kan nanti kemudian masuk SEM yang ke-7 kan? Ya. Kemudian akan ada Hifzul Quran 4 dan juga latihan industri. Agak berat tu. Betul. Kalau boleh di SEM yang akan datang ni boleh ambil yang Hifzul Quran 2 dengan 3 tu. Kemah Faham. Standby prepare buat persediaan untuk ambil dua-dua sekali. Okey. Cuma dia agak teruk tasmik lah sebab dia jadual yang berbeza. Nak kena ada perbincangan dengan bersyarah daripada Kuliah Quran tu. Nak kena maklum dekat dia, saya ni ambil 2, Quran 2 dengan Quran 3. Tasmik pun kalau kita sekali tasmik tu boleh masuk tasmik terus dua-dua tu diikut dia macam kita kehadiran kita tu dikira.
Oh, faham. Faham kan? Perjumpaan sekali tapi kita tasmik untuk Quran 2 dengan Quran 3. Okay, boleh. Ya, Cuba kita yang try tengok macam mana. itulah kalau bersemuka tu lagilah kan. Kiranya dibolehkan kita ambil sekaligus Quran yang 4-4 tu Ustaz dalam satu sem. Boleh kalau sanggup buat. Baik, Apa nanti kira faham lagi dia semua lah. tanpa periksa yang dia periksa tu yang agak berat. Ya. Orangnya tanpa periksa tu. Tang nak tasmik tak apa, tanpa periksa tu dia akan jadi jadual kita tu padat. Contoh saja. Hari pertama periksa Quran 2, hari kedua Quran 3 pula. Tapi yang dah buat persediaan tu periksa hari pun tak apa. Cuma kita ni kadang-kadang kekangan kita lah kan. Kita punya mental kita ni. Okey, baik. Ada soalan lagi boleh bertanya. Masih Ustaz. Sama. Dekat komen kita ada soalan Ustaz. Saya bacakan Ustaz. Okay, boleh. Assalamualaikum Ustaz. Saya nak bertanya, subjek apa yang wajib dia ambil untuk kita graduate? Maaf saya terlambat masuk tadi. Dia kata subjek apa yang wajib untuk graduate? Yang ada struktur tu semua wajib tu. Dan apa ni ya kamu sem berapa yang soalan yang orang yang bertanya ni sem berapa ni? Syakir Zufairi. Sem berapa Syakir Zufairi. Tak ada. Ketiga. Kalau ikut kita struktur program tu memang yang itulah untuk melayakkan kita bergraduat. Boleh kita ikut struktur yang disediakan tu, lulus yang tu semua layaklah bergraduat. Cuma kita letakkan pilihan tu untuk memberikan pelajar ni dia tak susah untuk memilih di sem mana nak ambil subjek terbuka, di sem mana nak ambil bersandarkan meja kan. Itulah kita bagi dah tu cadangan kita tu sem contoh kata manhaj al-bahas. Tu di sem 6. Di sem 6 ada 4 subjek. Pilihlah. Syaratnya bercukup 6 subjek. Di kesemua kita waktu kita mengaji dalam degree tu. Syakir Zufar, Ustazah ada tunjuk di slide ni. Kita tengok di screen untuk slide 4 yang depan lah. Slide 4. Itu adalah subjek yang disadangkan untuk ambil. Di screenshot. Yang tulis nak gambar lah. Dengan batu. Okey, untuk macam kita ada dua kita kata semester ganjil dengan semester genap. Yang ganjil semester Jun, yang genap semester Disember. Kalau kita sekarang ni semester Jun lah. Yang sekarang semasa yang akan datang adalah Disember. Semester Disember tu kita ada di sem 2, sem 4 dan sem 6. Kamu boleh pilih mana-mana subjek yang ada di ketiga-tiga semester itu untuk kamu ambil. Dia punya jam kredit tidak melebihi 21 jam kredit. Walaupun kita letakkan di sem 2 tu 21, di sem 4 tu 19, di sem 6 tu 20 jumlah jam kredit yang perlu diambil. Tapi untuk setiap semester tu kita jangan lebih daripada 21. Kalau kata nak buat 22 pun boleh nak buat 22. Kita akan nilai kekuatan waktu nak periksa tu. Kadang mental kita ni time periksa tu takut lebih jam kita akan berat. Itu yang kadang kita cadangkan paling minimum 18. Kan 21 tu kira orang yang memang 4 plate ni kot 3.9 3.8 3.9 ke atas lah. Mungkin dia punya ada persediaan kita, tapi yang kita macam yang biasa lah kan. Yang biasa ni kita bagi 18 19 paling banyak untuk tak memberatkan pelajar waktu ambil periksa. Boleh pilih tu di antara semua ketiga semester tu, boleh pilih sebab kita tak ada prasyarat untuk ambil mana-mana subjek.
Macam bahasa Inggeris, dia ada syarat kena ambil bahasa Inggeris 1, 2, 3 kan. Kita tak ada. Kita boleh pilih yang mana-mana pun. Nanti bila syarat je beri cukup jumlah jam untuk bergraduat. Sekurang-kurang pun 121 sekurang-kurangnya. Antara 120 ke 121 lah sekurang-kurangnya. Tapi kalau kita himpun dalam struktur yang baru tu, memang 124 tu kira boleh bergraduat lah. Kalau ambil lebih lagi kira alim lah. Okeynya untuk jam kredit yang minimumnya 121 lah Ustaz. 121 minimum. Tu pun kalau kita jumlah tapi dia akan ada subjek yang kita kena ambil menjadi 124 juga. Oh, okey faham. Jadi jelaslah untuk jam kredit 124 lah kalau ikut dalam struktur kan. Lepas tu pula ada soalan. Dia kalau ikut mana-mana universiti pun sekurang-kurangnya 121 ataupun 120 ataupun 121 jam kredit untuk kita dapat degree mana-mana universiti pun. Lepas tu tempat kita ni lebih sikit lah 124. Okay, alien sikit lah. Bukan alien sikit, alien banyak 124 tu. Kalau cara betul lah. Okey, ada satu lagi soalan dia tanya tentang ada beza tak halaqah insanah 1 dan 2? Atau sama Ada. keduanya? Hak 1, hak 2. Mana dia ambil hak 1, hak 2 dia beza tu. Dia ada. Dia punya jam kredit pun halaqah 1 jam kredit, halaqah 2 1 jam kredit. Itu dia kena ambil kedua-dua tu. Halaqah insaniah ni tak ada exam Ustaz, dia usrah saja kan? Iya. Okey, jelaskan semua halaqah insaniah ni dia usrah, bukan ada apa? Kena masuk tu, kena masuk. Masuk kelas, jangan buat tak masuk kelas memang tak dapat lah. Walaupun 1 jam kredit adalah benda yang doruri, benda yang perlu. Jangan kata tak apa, aku tak masuk tu yang kes nak kena ambil pula. Ulang tu kira dia kan nak marah saja. Okay, ada satu boleh soalan Ustaz, dia tanya tentang subjek tak naik. Maksudnya dia nak dekat struktur SEM 2 ada madkhal usul fiqh, tapi bila dia nak add tak ada. Yang tu untuk waktu pre-registration tu memang dia tak naik yang tu. Kami mana-mana kuliah pun tak nampak yang tu. Tu tak ada masalah, nanti maklum dekat saya selepas dah kita nak confirm nanti selepas tempoh pre-registration tu WhatsApp kat dia, saya akan add lagi lah. Tak ada masalah tu, janji mau mengaji lah. Itu memang kita tawar. Kita tawarkan dalam sistem kita apa ni yang di peringkat admin ni, memang kita tawar. Di peringkat kuliah yang owner dia madkhal fi usul fiqh ni kuliah syariah. Wajib kira semua kuliah ambil tu. Tapi bila tanya kuliah syariah pun kami pun tak tahu nak buat macam mana tu. Sebab melibatkan sistem, ada yang nampak, ada yang tak nampak. Tapi jangan bimbang. Nanti kita akan add masuk. Okey. Siapa tak dengar pula? Satu Ada lagi orang dia tak kata subjek perancangan kewangan peribadi tu subjek literasi terbuka ke macam mana? Maksudnya wajib ambil ataupun ikut kita nak ambil ke tak? Yang tu nanti saya semak balik dalam sistem mungkin kita tak ada kesilapan. Sepatutnya budak-budak tak ambil dah yang tu, yang untuk sesi 2019 Jun yang bermula tu. Dah tak ada dah perancangan tu. Nanti kita ada yang kena semak balik nanti. Okey. Ni Maliki ni dia orang Thailand atau Kemboja Ustaz. Dia tanya subjek apa yang tak wajib kepada antarabangsa. Dia pelajar antarabangsa ni. Dia tanya subjek apa yang tak wajib kepada antarabangsa. Sok Rafikin. Mak Maliki. Yeah. Dia pelajar antarabangsa tang PPU tu yang dia tak perlu ambil tu. Tang PPU subjek
trust universiti tu. Kan untuk pelajar antarabangsa ada pengajian Malaysia, bahasa Melayu komunikasi 2. Yang dia tak perlu ambil hak titas dengan hubungan etnik tu. Okey, hubungan internet dengan titas dia tak payah ambil lah, tak wajib ambil untuk dia lah. Tak payah ambil. Okey. Boleh Mak Maliki? Saya izin kalau dah tak. Tak apa, yang tu dia pun duk refer kat Ana tu. Nanti apa dia akan refer kat saya. Ini yang kalau yang kata kalau dah tak ambil macam mana Ustaz? Pasal perancangan kewangan peribadi ni. Nanti kena semak balik dengan PPA. Okey. Kalau tak ambil, dia akan jadi jam yang tu akan jam di audit. Tapi ini kena ambil tu dan dia tak kira pun masuk dalam tak kredit ni, jam tu tak dikira. Nanti dia ikut balik subjek. Apa subjek yang wajib kita ambil. Maksudnya tak dikira lah benda tu. Tak dikira. Okey. Yang dia bayar extra lah kan, bayar extra mengaji extra. Okey, alih Sebab kita nak direct tu, tengok betul-betul subjek tu terkaitan dengan kita gerak. Ada juga yang subjek yang tak perlu appear kan. Okey. Okey. Jadi tengok subjek dengan kod khusus dengan nama khusus tu lah. Oh. Soalan dia saya dah ambil Sabun perancangan kan? kewangan peribadi pada sem lepas. Jadi saya perlu ambil lagi ke subjek kemahiran menulis atau pengucapan awam. Nah. Yang tu nanti Ana semak balik tu. Itu kena semak balik lah. Okey. Nanti hubung dengan Ana sendiri dah. Okey. Baik. Ada soalan lagi tak untuk bahagian ni lah, bahagian subjek ni? Izin bertanya. Saya saya tanya. Sila. Bagi kalau macam ada satu subjek yang tak ditawarkan sebagai contoh macam Al-Quran Hifz, saya tak dapat untuk SEM 1 dan SEM 2, saya ditawarkan untuk Al-Quran Hifz 1. Kalau saya nak ambil sekali dengan Quran Hifz 2 boleh tak? Boleh. Okey. Terima kasih. Cuma kekuatan kamu lah. Yang saya cerita tadi ni, kalau dah tak ambil itu, nak ambil dua-dua, jadual yang berbeza. Mana jadual guru yang lain tu. Kan? Nak kena maklum dekat guru tu, saya ni ambil 2. Quran 1, Quran 2. Cuma boleh add masuk, jangan bagi clash saja lah. Izin bertanya boleh ke? 8, 10. Boleh. Time tanya lah. Silakan. Okey, baik. Saya nak tanya tentang yang SEM 4 tu, Hifzul Quran tu, juzuk 3 dan juzuk 4 tu. Adakah kena ambil sekaligus ataupun macam mana? Kemudian apa beza juzuk 3 dan juzuk 4 ni dengan SEM 6 dengan SEM 7? Tak pasal. Lepas tu Hifzul Quran 2 ni macam mana? Dia tak ada ke? Dia kalau ikut tu, kita Quran ni ada 4 Quran kan. 1 juzuk 1, 2 juzuk apa ni? Yang Hifzul Quran 1 tu patutnya juzuk 1 juzuk 2. Hifzul Quran 2 juzuk 3 juzuk 4. Hifzul Quran 3 5, 6. Hifzul Quran 4 7, 8. Cuma yang tercatat tu juzuk 3, 4 tu lah. Mana dia Hifzul Quran 1 tu juzuk 1 juzuk 2. Tapi mungkin pakai silibus baru kot Ustaz untuk masa sekarang. Tu yang ada tu. Lagi Saya perubahan. untuk Hifzul Quran dia pun dah pakai silibus macam Azhar punya. Kalau 1 juzuk 1, 2 juzuk 2, 3 juzuk 3 sampai juzuk 4 lah macam tu. Kalau ikutkan itulah kalau ikut dulu ni adakah ada kita tahu Quran tercetak ada 3, 4 dia tertulis yang Quran 1 ada lama dia ada perubahannya ikut baru okey. Ini kena padam balik ni. Siapa nanti kita tengok tu. Okey baik. Okey nah.
Ni soalan subjek hifzul Quran 2, kenapa setengah orang tak ada waktu nak register kedua? Sebab kuliah lain, waktu register yang kedua tu ada. Dia kata macam tu. Tak nampak? Dia kata subjek hifzul Quran 2, kenapa setengah orang tak ada waktu nak register yang kedua? Sebab kuliah lain ada waktu register yang kedua. Maksudnya dia lepas register tu, dia nak register kali yang untuk tetapkan subjek tu lah. Jadi dia punya Quran 2 tak ada. Tu kata tu ada Kuliah yang lain tak ada. nampak. Tak nampak. Okey. Tak apa, nanti kita register bagi. Okey, baik. Kira kena maklum Maklum kepada kat anak. pihak kuliah lah. Okey. InsyaAllah boleh. Okey, Baik. Maksudnya masalah tentang ni sama jugalah. Dia kata kenapa subjek hifzul Quran selalu tak dibuka. Mungkin sebab tak nampak lah kan. Dia tak nampak. Okey, baik. Dia sistem belum ni dia nampak sistem, nanti kita semua boleh. Okey. Lepas tu ada soalan satu lagi, dia kata communication English dengan English spesifik Islamik tu kena ambil dua-dua atau boleh pilih salah satu? Communication English dengan tu dua-dua kena ambil. Dua-dua kena ambil. Tapi dalam struktur yang dikadangkan communication English saja Ustaz, kalau ikut dalam struktur lah. Dia pilihan. Dia pilihan. Okey. Cuma dia same yang berbeza. Okey. Sebab contoh dekat maksudnya macam ni lah. Untuk sahaja elektif terbuka tu kena ambil 6. Okey, 2, 4, 6. Kan? Tiba-tiba dia tak mau ambil yang tafsir, dia tak mau. Dia aku ni pandai orang putih, pandai bahasa Inggeris. Nak ambil bahasa Inggeris ada 2. Okey. Dia tafsir dia tak ambil. Boleh juga macam tu. Boleh juga. Okey. Boleh. Ataupun dia kata dia nampak macam maharah kalam ni aku tak apa nak cakap sangat. Aku nak ambil terjemah komputer communication English dengan English for Islamic studies tu, nak ambil dua-dua. Boleh juga. Lepas tu dia kata elektif terbuka tu. Syaratnya daripada jumlah yang 7 subjek tu ambil 6. Okey. Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Untuk soalan ni saya nak bertanya, saya SEM 5 dan nak ikutkan saya ada latch kredit agak banyak di SEM 2. Lepas jadi kredit saya agak lari dan masih kurang banyak. Jadi bolehkah saya nak ambil kredit lebih dari 8 atau 10 kredit di SEM 7? Boleh buka mic tak sebab jenuh nak baca. Buka mic tanya terus boleh tak? Sebab tak ada doktor. Assalamualaikum Ustaz. Tak jadi kena jawab. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Baik, saya daripada SEM 5 sekarang. Saya nak tanya. Dulu masa SEM 2 dan 1 saya ada lag kredit banyak sebab clash dan ada macam-macam masalah. Dan sekarang kredit saya agak kurang banyak lah dan masih nak cover lah. Cuma saya nak tanya, kalau untuk SEM 7, kalau saya ambil lebih daripada 8 atau 10 kredit untuk cover, boleh ke ganggu tak LI saya? Itulah, tang LI tu dia akan ganggu kamu lah. LI lagi, nak ambil subjek lagi. LI di tempat orang, belajar di tempat kita. Contohlah kita atau LI, kamu kena duduk di Yan. Dekat tu Yan tu. Lepas tu nak kena ada kelas di Unisham. Kamu ada, jadi benda yang kekangan kepada kamu lah. Banyakkah yang tak ambil? Sekarang berapa jam dah jumlah sekali? Jumlah keseluruhan sekarang ni berapa orang? Jumlah keseluruhan masuk SEM 5 sekarang 91. 91 banyak lagi. 91 maksudnya 91 tolak 124. Banyak itu. 30 lebih itu. Ya, betul. 23 kalau 20 tu nanti 4. Bulan 30 lebih. Banyak tu.
Kamu nak kena tambah semester pula, rugi. Mana semester 7 tu kamu tak payah nak buat latihan industri lagi. Aduh. Sebab Kamu akan masa ada SEM 8 2 semester tu juga. saya dah turun naik pejabat dah, tapi tak boleh juga. There's class more. Oh, dan SEM kurang 2 banyak ambil kat berapa jam? situ. Ya, SEM 2 ambil berapa jam? SEM 2 paling kurang, paling sedikit 15 kredit saja. 15 mana kurang 6. Mana 2 subjek hilang. SEM 4? SEM 4 21. Oh Yang banyak. penuh. Ni yang SEM akan datang, SEM 6 cadang nak ambil berapa? Saya cadang nak ambil 21, tapi setakat ni yang boleh 19, sebab satu subjek lagi tu memang tak boleh nak ni clash. Sebab dia ada Buat satu subjek je. Satu kelas saja yang buka untuk satu subjek lagi. Buat surat tengok. Buat surat hantar emailkan kepada dekan. Buat surat cerita tengok. Untuk Saya try tengok. Try tengok. Bukan waktu ni lah. Maknanya saya nak try tengok tu selepas tempoh pre-registration tu, saya nak try tengok. Untuk dapatkan 21 jam kredit. baik, Ustaz. Okey, baik. Terima kasih, Ustaz. Satu lagi soalan untuk subjek Hifzul Quran. Jadi ada pelajar ni dia dah ambil Hifzul Quran sampai 3 dah. Jadi sem nak masuk ni dia nak masuk sem 5. Jadi dia nak ambil Hifzul Quran untuk Hifzul Quran 4. Boleh tak? Buat surat. Semua tu surat lah ke? Oh, surat lah. Okay. Buat surat hantar buat surat cerita apa yang perlu buat, kita cuba tengok. Okey, baik. Boleh. Kalau perlu kita tawarkan Hifzul Quran 4, kita tawar. Okey, baik. Baik. Ada lagi soalan? Yang lain? Ada. Saya nak bertanya dulu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatin. Saya wakil daripada kuliah SEM 5 lah sekarang ni. Saya ada beberapa soalan. Yang pertama, kalau ikut struktur, dalam struktur kami untuk SEM 6 ada subjek Tatbiqat Nahwiyah. Okay. Jadi subjek ni tak keluar dekat portal. Yang ni pertama. Lepas tu yang kedua, kami dah add beberapa subjek yang ada dekat portal tu. And then kami ada clash dengan kelas adab Muqarrar. Okay. Yang tu satu. Yang ketiga, dalam portal kami ada keluar subjek ilmu naqd qadim. Naqdul qadim, okey. Naqd qadim. Tapi dia punya, orang kata tu, kursus tak sama. Maksudnya kalau dalam struktur LS, tapi kalau yang dalam portal kami LSN. Jadi kami boleh ke ambil yang tu, sebab nak ambil pun tak boleh sebab kelas juga. Jadi setakat ni jumlah jam kredit yang kami dapat add cuma 8 kredit per 21. Naqdul adab qadim tu yang tu untuk ataupun untuk yang student lama, student yang bukan dalam struktur kamu, yang tu tak boleh ambil. Yang tu kami sebenarnya belum ada lagi ke? Kamu yang kena ambil tu LSN 6413 kan? Ya, betul. SEM 6 tak nampak tu. Betul Ustaz. Banyak. Okey, tak nampak tu ada something lah tu. Nanti nak kena masuk dalam sistem PPA pula. Mungkin tak nampak pada waktu buat jadual tu, kita ada buat buat setara. Bila setara, salah satu subjek itu dia akan tak nampak. Tu nanti kita kena jumpa dengan PPA untuk kita selaraskan benda tu. Okey, baik. Nanti kalau tak nampak juga, abang lain lah. Mungkin kami nampak. Di tempat admin kan? Betul. Boleh add insyaAllah. Benda tu boleh add ke depan ni, insyaAllah boleh add insyaAllah. Soalan akhir Ustaz.
Kami subjek MCQ untuk kemahiran menulis dengan pengucapan awam kan wajib ambil, tapi boleh ambil salah satu je kan. Jadi kalau kami nak mohon untuk ambil SEM ni boleh tak? Sebab banyak apa daripada batch kami banyak nak settlekan semua subjek tu SEM 6. Sebab tak nak bawa banyak subjek untuk SEM 7. Cuba buat surat tu hantar Abang tengok. Buat surat Email kepada email dekan tau. Jangan hantar WhatsApp kat dekan pula. Dah. Hantar email apa ni WhatsApp kat dekan delete. Okey. Ya, terima banyak. Assalamualaikum. Okey, ada lagi soalan? Boleh ajukan. Ada lagi tak? Jadi kalau tak ada soalan saya tanyalah untuk yang dekat elektif berdasarkan major ni ada tadrid amali. Yang ni subjek untuk sem akhir punya Ustaz kan? Latihan industri kan? Ya. Tadrid amali. Kiranya dia memang untuk memang latihan industri tu tadrid amali tu lah. Kan macam mana? Dia tadrid amali tu latihan industri tu lah. Yang pihak dekan, tuan dekan tadi berharap pelajar tempatan ini buat tadrid tu. Maknanya latihan LI tu lah. Okey. Kan kita ada dua, latihan industri dengan kertas projek. Oh. Kan bahasa takharruj tu dia dalam bahasa Arab. Bahasa takharruj tu kertas projek. Final year project lah. Okey. Final year punya projek tu. Kemudian tadrib tu LI. Jadi dia ada pilihan, tapi untuk pelajar tempatan kita galakkan dan kita amat mengharapkan ambil LI, ambil amali tu, tadrib amali tu. Sebab yang tu adalah pengalaman untuk kamu dapat dalam kerjaya nanti. Faham. Maknanya dia pilihan kan. Pelajar antarabangsa mungkin kita pelajar antarabangsa yang kita minta buat kerja projek untuk buat projek akhir tu, supaya sebab dia pun tak di tempat kita. Tapi dengan syarat tu dia kena ambil manahij al-bahthu tu. Oh, faham. Siapa yang nak ambil bahas takharruj tu, dia kena ambil lah manahij bahas tu, cara nak tulis bahas. Kalau kata dulu metodologi tu lah. Kalau tak ambil yang tu nak tulis je lah, tak kena tulis. Okey. Boleh faham lah. LI kalau dalam struktur dia tadi LI, yang depan tu LI, latihan industri. Tapi dalam bahasa Arab dia kata tadrib amali. Untuk projek okey. Maknanya dia boleh pilih antara dua tu. Maknanya boleh pilih antara dua. Dia boleh pilih. Jadi pelajar tempatan kita tapi kita galakkan. Ya, faham. Melainkan berlaku macam COVID baru ni memang tak ada tempat untuk tadrib. Yang tu kena buat kata projek Tapi lah ni dah makan pun boleh dah, boleh bergerak. Apa tu dah terbuka maftuh lah ni kan. Okey. COVID pun pakat duk pening dah COVID pun. Sebab COVID dah pening kita dah seronok dah. Ni ada tanya pelajar bertempatan nak ambil dua. Jangan ada macam tu. Nak alil. Kalau nak ambil dua-dua tu boleh, kalau ada dia sanggup buat. Tapi kita tak galak lah. Pilih salah satu. Nak ambil dua-dua kemah. Manahij bahas ni dia lebih seperti teori. Final year project tu dia apply lagi sama ni. Bukan. Tadrib nak buat. Bahasa nak buat. Tak ambil dulu. Manahij bahas teori, motor teori. Kalau final year tu memang tetap apa yang kita mengaji tu yang depan tu. Kita buat macam tu lah. Kita dah mengaji yang lepas manahij tu kita akan terbit masa tu lah final year project tu. Tapi kelebihan latihan industri kita nak belajar dia meningkat kamu ada next tahun kerja
Kita baca management, time management apa nanti macam mana, ngaji baca takbiran, nanti tengok pada topik seperti latihan tu nanti. Sangat banyak faedah dia. Dan kalau ambil dua-dua pun dia rugi juga sebab dia tak boleh fokus tu. Fokus kita hilang. Nampak hebat tapi kosong. Macam tu lah maksudnya. Maksudnya tu lah. Tapi kalau boleh buat juga, kira memang dia ni 102 lah. Itulah dia akan letih sangat-sangat. Bila letih ni kita hilang fungsi. Nak buat kata projek bukan satu benda yang mudah sebenarnya. Susah. Dan dia projek ni dia ibarat micro master lah. Master key. Maknanya lepas kalau dalam projek, aku master. Dia akan sama lah. Okay, dia tanya untuk LI ni kita boleh maksudnya kuliah tetapkan kan ataupun kita boleh pilih sendiri tempat, macam tempat nak buat tu lah. Macam mana Ustaz? Kita akan kalau pelajar ada cadangan, dia boleh cadangkan kepada kita. Sebab tu yang kata pihak Tuan Dekan minta sekarang yang ada di SEM 5, kemudian di pilihan depan SEM 6 dia dah kemukakan. Kita dah maklum dah dia ni nak LI, dan kalau dia ada cadangan kita boleh tengok kalau kita nak nilai cadangan tempat tu sesuai dengan dia. Okey. Tapi dia boleh cari sendiri boleh juga. Contoh tadi sesuai tempat ni dia cari, dia kemukakan kepada kita lah. Lepas tu satu lagi yang si Hasrin tanya, kiranya bagi pelajar yang terpaksa bawa banyak subjek semasa SEM akhir, so eloknya ambil bahas takharruj lah kan, sebab LI perlu berada di luar. Dia kata macam tu. Macam mana Ustaz? Ya, itulah pilihan yang ada pada yang masalah macam tu kan. Okey. Kerana dia dah terpaksa ambil SEM 7 tu banyak subjek. Dia tak mau ambil LI, dia nak ambil atas projek sama juga berat. Kita tak paksa, tapi kalau dia tak mau ambil lagi, kita nak apa? Kita menggalakkan dia. Yang tu kita hanya menggalakkan, tapi taklah sampai tahap kita kata kita menolak. Kan? Tapi kalau kita pilihan itu yang sebenarnya yang projek itu pun letih sebenarnya, banyak. Letih dan contohlah dia kena pergi ke mana-mana tempat. Dia kena buat juga benda tu. LI dia satu tempat, tapi kalau kita macam buat satu projek ni, tajuk-tajuk yang dikemukakan, nilai tajuk dulu, kemudian bila kita setuju, kita akan bagi penyelia. Dia kena ikut penyelia tu. Dia buat semua, dia kena bentang macam mana buat kata master, lebih kurang macam ni. Cuma muka surat sikit je lah. Maknanya sangat banyak sarankan latihan industri lah kiranya. Lagi mudah. Gambaran latihan industri ni macam mana Ustaz? Nak buat apa je Ustaz? Dia dalam 6 minggu je kot. Latihan industri dia dalam 6 minggu je. 2 bulan lebih sikit je. Dalam 3 bulan. Maksudnya buat apa je masa 6 minggu tu? Itulah kita tengok tempat yang dia nak pergi buat tu. Contoh ada requirement dia lah. Yang saya katalah kamu turun sekolah contohnya lah, kamu buat di sekolah lah contoh, dia akan ada penyelia dia akan ambil report, ada report daripada pihak sekolah dan juga akan ada survey daripada turun pada penyelia. Ada benda yang kita kena lengkapkan, kamu kena lengkapkan. Settle semua requirement tu, maka okey lah, LR kita dapat lah. Oh, maknanya ikut pada tempat yang kita pergi tu lah. Dia ada form untuk kita, dia ada requirement, keperluan yang kita kena perlu lah. Ada item dia, ada penyelia yang akan kita tengok ataupun deal dengan pihak sekolah, kamu buat dan sekian, ada respon dari sekolah, report tentang Okey, baik. Ada lagi soalan? Bermula selepas habis semester 6. Ya. Habis peperiksaan.
LI akan bermula selepas habis peperiksaan tu. Mana habislah selesai periksa dah dia kita tengok dah dia complete dah. Di peringkat semester 6 tu, mana dia dah tak ada subjek dah. Barulah bermula untuk latihan industri. Okey. Kiranya dia Sebab tu kita terus sebab tu mula yang lah. kita minta dia sekarang. Ha? Okey, terus mula lah maksudnya lepas habis exam terus mula. Lepas habis semester 6 tu baru dia mula semester yang untuk latihan industri. Okey, baik. Ada lagi tak soalan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ada soalan, Ustaz. Kalau Hifz 4 kita ambil masa SEM 6 boleh ke? Sebab SEM 7 kita nak buat LI kan? Boleh ya? Itulah buat surat minta tengok. Kalau kata kita ambil Hifz 4 SEM 7, jadi kita memang kena ambil dia selepas buka SEM 7 lah. LI Hifz 4. Kalau ikut semester lah. Mana habis semester 6, semester 7 baru kita buka. Period ni kan masa period. Dia maksudnya dia kena ambil sekali dengan tengah buat LI lah. Kalau ikut macam tu lah. Tapi kalau nak ambil dalam SEM 6 ni, buat surat minta. Terima kasih. Okay, ada lagi soalan? So, untuk subjek tatbiqat nahwiyah ni kita buat apa Ustaz? Ustaz. Tatbiqat nahwiyah Ustaz. Yang SEM 6. SEM 6. Sebab saya ada dengar daripada dekan dia kata macam masyarakat, khidmat masyarakat. Itu yang saya nak tanya. Dia mengaji kitab lagi tu. Tak tatbiqat nahwiyah. Ngaji kitab ke buat nahwu, ngaji nahwu. Oh, ngaji nahwu juga. Ngaji nahwu tu. Tukar nama. Oh, okey. Okey, masih ada exam, masih ada assignment macam tu jugalah. Ya. Baik. Dia tukar nama tu ngaji nahwu. Okey. Yang lain ada soalan? Ramai ada ni. Ada 84 orang. Ada yang nak tanya lagi tak? Sebab baru ni banyak yang nak tanya kan. Nana pun nak jawab tak boleh sebab tak tahu sangat. Jadi ada yang ada soalan tu boleh tanya sekarang lah. Ada tak? Ke semua dah jelas dah? Agak tak faham tak apa ni WhatsApp pun tak apa, hantar email pun tak apa. Tapi dekat kami lah yang bahagian admin. Jangan hantar kat dekan. Okeynya apa-apa soalan tentang ni akan tanya Ustaz Rusidi lah kan? Boleh, no problem. Okey. Dengan Kak Naimah boleh ke? Okey, baik. Okey, jelas semua? Semua senyap. Jelas. Hujan kot dia pakai Kak Lena pula. Kak Lena. Tu dia. Hujan lah bang. Kat sini hujan tak? Batuk pun. Okey, ada tak? Nak tahu kata dia ikut tak ikut, lepas ni dah kalau nak tahu dia ikut tak ikut tu, lepas ni dia tanya banyak. Mana dia pun tak ikut lah petang ni. Sebab nanti kalau kata adik-adik kita tanya kita pun boleh jawab lah insya-Allah ha. Okey, clear tu. Alain macam mana, ada lagi soalan? Buat surat. Jangan komen. No komen. Ustaz nak tanya untuk SEM 7 nanti kalau subjek lebih daripada 10 kena buat surat ke? Buat surat. Okey, betul buat surat. Jelas Ustaz. Lepas tu tambah 1 jam kredit. Okey. Tak ada dah kot soalan. Kira macam mana? Nak tutup ke ataupun ada lagi soalan? Dah 3.30 dah. Dah sejam dah. Ada tak? Sejam.
Sejam dah. Tiada. Tiada tu. Sama dia kita tak ada Tu masih tahu boleh tu. Okey, nak tanya. Okey, ada. Boleh share tak dekat kami ni yang mana dekat skrin ni? Oh, dia nak ni Ustaz. Dia nak PDF yang Ustazah Izzati ni share ni. Dekat skrin ni. Samahan ada kan? Samahan ada. Bukan dia mungkin dia nak print ke apa itu tu. Samahan bagi PDF tadi. Bagi dah. Tu dah bagi dah tu. Okey, terima kasih. Ya, dah ada dalam grup. Dah send dalam grup. Okey. Okey, ni sambung jawab dah tu. Nerah dia pun. Oh, mungkin dia pun nak yang lawa sikit sebab yang dalam grup ni tak lawa. Oh, kacau. Saya bagi kat Samahan. Okey, baik. Dah tu lawa dah tu. Ada lagi tak Ustaz tengok? Mungkin dah. Email semua hantar melalui email dekan.be@unisyam.edu.my tu. Kalau macam untuk mana-mana nak hantar WhatsApp, guna yang hak saya dah, yang Ana punya. Yang 009 tu. Okey. Nanti minta kat Samahah. Nanti Samahah tolong ni lah. Tolong bagilah. Boleh Samahah lah? Boleh. Okey. Apa pun nanti kita rujuk kat beli handphone asing tu. Samahah. Beli handphone asing tu. Tahu dah dia hantar tu dalam tu lah. Okey, Ustaz belanja. Kita tak dah. Ada lagi tak soalan? Samahah sendiri kan tak ada lah. Samahah dah tahu semua dah. Yang lain? Syakir Udin okey. Kontak dengan ni okey, tak ada apa. Itu je lah. Tak ada dah. Ustaz ada nak cakap apa lagi tak? Ustaz? Dia Q&A. Dah tak ada. Tak ada lah. Ustazah pun tak ada dah. Tak ada lah. Okey, Ustaz. Nak minta itu je. Minta sharekan contoh-contoh surat untuk email. Oh, dia minta sharekan contoh-contoh surat untuk email kepada dekan macam format dia. Okey. Ada tak Ustaz untuk contoh surat nak hantar kepada dekan tu? Contoh surat. Contoh tu nak share tang ni pun payah. Tak apa, nanti share kat bagi kat Samahah lah. Sebab kami dah buat grup, nanti bagi kat Samahah sama hantar dalam grup tu lah. Okey. Okey, baik. Dah tak ada dah. Memang tak ada soalan dah. Okey. Terima kasih saya ucapkan kepada Ustazah Nur Izzati kerana telah memberi taklimat yang jelas, dan terima kasih juga kepada Ustaz Rosidi kerana telah menjawab soalan-soalan yang diajukan berkaitan subjek kuliah bahasa Arab pada petang ini. Dengan berakhirnya sesi soal jawab itu tadi, maka berakhirlah sudah program taklimat subjek kuliah bahasa Arab kita pada petang ini. Segala kekurangan yang berlaku sepanjang majlis ini berlangsung, kami mohon beribu kemaafan. Nakhtim kama 'allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustazah. Sama-sama. Thank you.